Tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan orang Yahudi menyokong Dajjal ini banyak disebutkan dalam perbahasan para ulama. Jadi tak perlu saya huraikan sangat. Dia yang akan ikut Dajjal ni dua. Satu orang Yahudi dan yang kedua adalah orang Syiah. Syiah dia akan ikut Dajjal ini nanti. Ini bukan fitnah, bukan video keluarkan dia pulang ustaz ni dia mulalah dan bantai ke Syiah. Tak, kita hanya membaca hadis seperti mana yang Nabi pernah sebut, ditanya oleh sahabat dari mana Dajjal itu keluar. Dalam hadis daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, Nabi sebut, ala innahu fi bahri Syam au bahril Yaman la bal qibalil masyriq bal huwa min qibalil masyriq ma huwa min qibalil masyriq ma huwa wa au ma'a biyadihi ilal masyriq. Nabi satu hari kata Fatimah, ditunjuk dengan jari dia, Dajjal itu berada di lautan Syam. Kemudian Nabi diam. Dajjal itu ada di lautan Yaman. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi kata, oh tidak, Dajjal datang dari timur. Nabi tunjuk lagi, Dajjal datang dari timur. Dia tunjukkan isyarat tangannya ke arah timur. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Dari arah timur, dia menunjukkan ke arah Khurasan, iaitu perkampungan Yahudi Asbahan. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, kata Yaqut Al-Hamawi, Khurasan ini sebut dalam hadis. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ad-Dajjal yakhruj min ardi bil masyriq yuqalu laha Khurasan. Dajjal akan keluar dari bumi arah timur yang dinamakan sebagai Khurasan. Khurasan ni Iran apa semualah, tempat-tempat di sana ni hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam satu hadis lain Nabi sebut, kata Anas bin Malik, yakhruju Dajjal min Yahudiyati Asbahan ma'ahu sab'una alfa minal Yahuda. Kata Anas, Nabi sebut Dajjal akan keluar daripada Asbahan bersama 70,000 orang Yahudi. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Asfahan, Khurasan, semua di Iran. Bukan kita nuduh orang Syiah. Tak, memang Dajjal daripada mereka. Tapi tak boleh nak cakap ke tuan-tuan, Asfahan ni memang ada di Iran. Tapi masalah sekarang, di BKL, dia telah tukar nama sebatang jalan di Sogo, Kuala Lumpur. Tukar nama tu kepada Jalan Asfahan. Jadi kita takut esok Dajjal bukan datang pada Asbahan di Iran, datang pada Sogo je esok. Itu yang kita takut. Orang faham pula suka sangat pergi ke Sogo. Sogo saja, saya Kuala Lumpur Sogo, saya Kuala Lumpur Sogo. Dia tak nak pergi lain, Sogo tu lah. Orang kumpul demonstrasi pun Sogo juga, minat ke dia mencari Sogo, siang Sogo. Rupa Sogo tu sebelah tu namanya Jalan Asfahan. Kita takut Dajjal itu juga rupa datang pada jalan sebelah Sogo. Wallahualam, tak tahu Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung ceramah pada malam ini dengan tajuk yang memang bapak lah payahnya, iaitu tentang hijrah menuju ke dunia baru, berkaitan dengan persiapan kita menghadapi New World Order. Satu suasana baru yang takkan sama seperti suasana kita sekarang. Hari ini sememangnya persiapan untuk menghadapi Dajjal ini jarang diangkat ke permukaan, jarang diceritakan. Apatah lagi cerita Dajjal ni pula terlampau banyak sangat teori konspirasi, menyebabkan benda yang asalnya murni daripada hadis dan Quran jadi cemar dek kerana teori-teori konspirasi, istilah-istilah Illuminati yang meleret-leret ini, yang saya panggil sebagai sampah Mat Saleh ini. Banyak sangat, sedangkan benda itu murni, ada uraian ulama'nya, ada cerita-cerita daripada hadisnya. Tapi disebabkan cerita Dajjal ini telah banyak digunakan rujukannya dengan Old Testament, New Testament, kitab Habakuk, kitab Veda, Dead Sea Scroll, ada yang baca kitab-kitab pagan. Maka kadang-kadang dia dah jadi mistik, dia dah jadi legenda, mitos dan berbagai-bagai lagi. Contoh,
Orang kita kalau nak tahu cerita Dajjal, dia baca buku Muhammad Isa Daud. Letih. Tuan-tuan, Muhammad Isa Daud, dia buat banyak buku. Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda. Karya Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud ni dulu, dia bukan orang Melayu, dia orang Mesir. Dia wartawan Mesir, berpangkalan di Saudi. Kita pun bila baca terus teruja. Terus terkesima. Rasa nak gali tanah, buat rumah bawah tanah dah rasa kalau baca ke buku dia itu. Padahal fakta yang dia ambil hanyalah berlandaskan kepada dialog dia dengan jin. Bukan kajian empirical. Dia jumpa satu jin umur 180 tahun. Jin tu asal daripada Bombay. Dia jumpa jin, dia wawancara. Dia rakamkan dalam bukunya yang asal Hiwar Sahafi Ma'al Jinnil Muslim. Buku dia tu, kalau di tempat di Arab sana setarah di kita ni macam Siri bercakap dengan jin, Tamar Jalih. Itu je level dia. Tapi orang Malaysia beriman betul dengan buku itu. Ini masalah. Tapi tak boleh salah masyarakat. Kerana masjid tak cerita. Masjid tak bawa benda ni dari perspektif hadis dan Quran. Begitu juga buku-buku garapan Toto Tasmara. Dia buat buku Dajjal dan simbol setan. Kita pun luar biasa. Dia kaitkan Dajjal dengan Sai Baba, dengan Freemason, American Shadow Government dan macam-macam sampah teori lagi. Ada yang kaitkan Dajjal ni dengan teori Illuminati, Freemason dan puluhan secret societies. Konon-konon Dajjal ni ada perkaitan dengan Benedictine Order. Usaha nak melalaikan kita dengan syurga dunia, harta tahta wanita. Wallahualam, mana dapat kita tertahu. Tidak pernah diulas oleh Nabi dan para ulama. Tambah lagi kita hak jadi parah sejak pandemik melanda. Orang tak ada kerja 2 tahun, mengedit telefon je kerja. Lah macam-macam teori konspirasi dia baca. Awak kita hadis tak nak baca. Tulisan ulama tak nak baca. Tulisan Mat Saleh sampah tu yang dia percaya. Masyarakat kita sejak pandemik saya lihat dah mula kenal Illuminati, dah kenal Freemason, WHO, IMF, Rothschild ataupun Rothschild, Benedictine Order. Dia start daripada isu vaksin tak vaksin sampailah melarat ke isu bumi ni bulat ke bumi ni lepeh. Tak ada kerja, 2 tahun tak ada kerja. Dia bergaduh siang malam pasal bumi lepeh. Tambah pula istilah yang digembor-gemborkan yang entah mana dapat istilah itu, one world government, one world military, one world currency. Tuan-tuan, ini bumi Allah punya. Ini dunia Allah punya. Bukan Amerika punya. Amerika jajah Vietnam pun gagal. Nak cakap banyak buat apa? Vietnam pun tak lepas nak jajah dunia. Temeluh pun tak lepas nak jajah kalau nak jajah. Asal ceritalah one world government apa semua. Baik itu saya seboleh-bolehnya sangat berusaha menjaga jarak dalam membincangkan tajuk-tajuk sampah sebegini. Apa sebab? Kebanyakan maklumat yang kita terima hanya ditelan bulat-bulat dari sampah internet yang dihasilkan oleh Mat Saleh yang entah berantah ini. Tuan-tuan, dia yang mulakan teori konspirasi ni orang putih, bukan ulama, bukan orang Islam. Kebanyakannya Mat Saleh Amerika yang bengak-bengak tak ada kerja ini, dia menyebarkan fitnah teori konspirasi. Bermula tahun 1940, satu orang penulis Amerika nama H.G. Wells, dia buat satu buku The New World Order zaman itu. Gary Allen, dia tulis 2 buah buku, Rockefeller Campaigning for the New World Order tahun 74. Dia buat plot Say No to the New World Order tahun 1987. Pat Robertson, seorang padri anti kerajaan, dia buat buku The New World Order tahun 1991. Semua buku New World Order sampah Inggeris yang buat. Kita hidup bertahun-tahun nenek moyang tipu dia orang putih. Takkan tuan-tuan nak kena tipu lagi? Nak kena tipu orang putih lagi? Tengok sangat Mat Kilau 4 kali, tipu lagi. Percaya lagi ke orang putih? La ilaha illallah. Buku-buku teori konspirasi semua ditulis Mat Saleh. Ditulis orang putih.
Profesor John Robertson AM, dia tulis buku Proof of Conspiracy tahun 1788. The Secret Powers Behind Revolution, Viscount Leon de Poncis. Buku Israel, Our Duty, Our Dilemma, ditulis oleh Theodore Winston Pike. Descent into Slavery, tulisan Des Griffin. The Most Secret Science, Archibald F. Roberts. The Naked Capitals, tulisan W. Cleon Skousen. The Zionist Factor, tulisan Ivor Benson. Ini semua sumber primer yang sekarang je budak-budak hipster ni ambil buat buku kecil-kecil. Tapi semuanya diasahkan oleh orang putih. Tuan-tuan percaya ke Mak Saleh? Tuan-tuan percaya hadis ke percaya teori?